A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan li mu'allifil kitab wa mu'allimina wa masyayikhina wa ummahatina wa abaina wa lil muslimina wal muslimat syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aghnina bi ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal sabbihna wa kunna fa'ilin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa zidna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa zidna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alum wa ta'lim wa tazakku wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa radai wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita sambung kembali pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Malam ni kita sambung muka surat 5. Muka surat 5 Ajawi kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Kita sambung malam ni sampai hak situ. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kitab yang pertama, maksudnya kata musannif pada fasal ataupun bab yang pertama dalam kitab Penawar Bagi Hati ini, pada menyatakan segala anggota yang 7, iaitu musannif nak menceritakan kepada kita berkenaan bab yang pertama, iaitu berkenaan tentang anggota yang 7. Anggota yang 7 yang disebutkan sebagai panca indera. Ada padanya 7 fasal. Jadi pada bab membicarakan 7 anggota ni, di dalamnya ada 7 bahagian ataupun 7 fasal. Fasal yang pertama pada menyatakan mata. Jadi anggota yang pertama dalam kita pembelajaran tasawuf ini, musannif menjelaskan kita anggota yang pertama sekali untuk kita bicarakan, iaitu berkenaan tentang mata. Ketahui olehmu bahwasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, kita kena tahu bahwasanya salah satu daripada anggota yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, iaitu mata. Jadi mata ni Allah Ta'ala bagi pada kita, jadikan kepada kita. Maka di sana ada beberapa faedah, iaitu manfaat yang Allah Ta'ala berikan, kurniakan mata kepada kita. Sebab sesuatu yang Allah Ta'ala cipta ni, dia bukan satu perkara yang sia-sia, tuan-tuan.
wa ma khalaqta hadza batila. Sebab tu kata Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang Allah Taala ciptakan, setiap apa yang Allah Taala jadikan, kejadian itu bukanlah satu perkara yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan di sana ada manfaatnya, ada faedahnya. Sama ada bangsa akhirat, maksudnya sama ada untuk akhirat, dan juga bangsa dunia. Begitu juga faedahnya ada yang didapati pada kehidupan atas dunia. Apatah lagi mata yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala ini, maka kita perlu ambil perhatian dan kena tahu, pasti di sana ada manfaat, ada faedah. Dan faedah ini sama ada dekat dunia maupun akhirat nanti. Maka Allah Ta'ala kurniakan, jadikan mata pada kita ni yang bangsa akhirat. Faedah dari segi sudut akhirat, mata ni Allah Ta'ala kurniakan, jadikan kepada kita. Yang pertama sekali, faedah untuk akhirat, memandang kepada langit. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala jadikan mata ni, dan Allah Ta'ala nak kita gunakan mata ni jalan kebaikan yang berkaitan dengan akhirat. Kata ulama, yang pertama sekali memandang kepada langit. Pandang langit tu tengok kebesaran Allah Ta'ala. Bukan pandang begitu saja kosong, tak. Memandang, melihat kebesarannya Allah Ta'ala, kehebatannya Allah Ta'ala, keesaannya Allah Ta'ala. Jadi ini kalau kita lihat ada kaitan dengan agama, ada kaitan dengan akhirat, maka tak lain dan tak bukan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari, faedah yang kedua, mata ni yang berkaitan dengan akhirat, memandang kepada matahari. Matahari salah satu daripada makhluk Allah Ta'ala yang menunjukkan kehebatan, kekuasaannya Allah Ta'ala. Tak ada satu makhluk pun yang boleh mampu, tuan-tuan, menandingi untuk menjadikan seperti mana Allah Ta'ala jadikan matahari. Maka bila kita melihat matahari, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu berkaitan dengan akhirat. Dan bulan, dan mata ni juga ke arah kebaikan kita gunakan yang berkaitan akhirat, maka kita melihat bulan dan bintang. Begitu juga dengan bintang dan lainnya, dan yang lain-lainnya, semuanya yang ada kewujudan atas dunia ni kita boleh lihat dan kaitan dengan akhirat. Bila kita nampak sesuatu perkara itu akan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faedah mata bila kita gunakan kebaikan yang berkaitan dengan hari akhirat ataupun dengan akhirat. Sebab tuan-tuan, mata ni salah satu daripada saluran. Mata ni salah satu daripada asbab, punca menyebabkan hati kita kotor. Mata ni salah satu saluran daripada saluran yang boleh masuk ke lubuk hati kita, yang boleh mencemarkan hati kita, yang boleh merosakkan hati kita, yang boleh menggelapkan hati kita, yang boleh mengkeraskan hati kita. Bahkan boleh hati kita, tuan-tuan, akhirnya boleh terkunci, terhijab, akhirnya tak nampak sesuatu yang baik itu baik, melainkan dia akan bertukar sebaliknya, yang baik itu buruk, yang buruk itu baik. Maka sebab itu musannif dia jelaskan pada kita, anggota yang pertama di antara yang 7 ni, mata ni main peranan yang penting supaya berdalil engkau. Jadi hak mata yang kita guna ke arah kebaikan ni, yang berkaitan dengan akhirat, pandang langit, pandang matahari, bulan, bintang dan sebagainya, tujuannya untuk apa? Tak lain dan tak bukan supaya berdalil engkau dengan dia hak pandang langit, matahari, bulan, bintang dan sebagainya atas ada Allah Ta'ala. Bila kita lihat semua itu
yang berkaitan dengan akhirat tak lain tak bukan sebagai dalil, sebagai bukti, sebagai hujah nak menunjukkan tanda Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alam ini. Itu merupakan bukti sebenarnya. Tak lain dan tak bukan kita perlu capaikan bukti ini supaya benar-benar mata yang kita gunakan ni ke arah kebaikan yang berkaitan dengan hari akhirat, yang berkaitan dengan akhirat. Tak lain dan tak bukan bila kita melihat tu semua sebagai dalil, alamat, tanda. Tak lain dan tak bukan siapa yang jadikan matahari, siapa yang jadikan bulan, siapa yang jadikan langit, siapa yang jadikan bintang dan sebagainya. Tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alam ini. Sebab tu surah Fatihah ayat yang kedua, apa dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Alam ni apa? Alam ni sebagai alamat, iaitu tanda, bukti adanya Tuhan yang menjadikan alam ini. Sebab tu alam-alam ni tanda, alam ni bukti. Alam ni manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, langit, bumi, bintang, bulan, itu semua alam, semua tanda, bukti nak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tu ada. Allah Taala hak jadikan alam ini. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan atas keesaannya, bahkan supaya nak menyatakan bahawa keesaannya Allah Ta'ala, iaitu wahdaniyah. Kita pandang langit, pandang matahari, bulan, bintang dan sebagainya, nak menyatakan wahdaniyah, keesaannya Allah Ta'ala, keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya hanya Allah Ta'ala se-yani tunggal. Tak ada yang lain Tuhan yang layak disembah, Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti Allah Taala jadikan apa yang ada pada kita pada hari ini. Tuhan satu je tuan-tuan. Kalau dulu-dulu hak belajar se-yani tunggal. Belajar pondok dia punya kalimahnya gitu. Se-yani tunggal. Nak menyatakan memang tak ada lain daripada Allah tu Tuhan, tak ada. Tiba-tiba pula ada hak kata Tuhan ni ada dua. Tuhan ni ada dua pula. Dan bila ada dua, na'udzubillah tuan-tuan, mana ada Tuhan tu ada dua? Tuhan tu, Allah tu Tuhan lah. Yang lain tu bukan Tuhan. Yang lain tu bukan Tuhan. Sebab nak jadi Tuhan ni bukan senang tuan-tuan. Dia ada syarat dia. Kalau tuan-tuan nak jadi Tuhan, kena tahu syarat dia. Boleh hak ngaku jadi Tuhan. Yang pertama apa? Hak syarat hak Tuhan ni. Yang pertama istighna, maha kaya. Yang kedua iftikar. Iftikar, tidak berhajat dengan yang lain. Kalau dua ni ada, silakanlah tuan-tuan hak ngaku jadi Tuhan. Tak ada punya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak lain dan tak bukan supaya kita dapat bukti menunjukkan wahdaniyah, keesaannya Allah Ta'ala. Dan atas kuasanya, dan lain supaya sebagai bukti nak menunjukkan kudratullah, kekuasaannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha hebat, maha kuasa, boleh jadikan langit tanpa tiang, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Itu nak menunjukkan kudrah Allah Ta'ala, kekuasaannya Allah Ta'ala. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran. Dan sebahagian lagi faedah mata ni yang terbangsa, yang ini berkaitan akhirat, maka melihat kepada Al-Quran. Maka salah satu perkara yang bila pandang saja dapat pahala, salah satunya Al-Quran. Selain daripada memandang Kaabah,
selain daripada memandang muka wajah kedua ibu bapa dengan kasih sayang, dan juga selain daripada memandang laut ataupun sungai. Itu setengah ulama ada menyatakan sedemikian. Itu di antara yang disebut kata ulama, pandangan yang bila kita pandang maka diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Al-Quran, tengok Al-Quran, pandang Al-Quran, pandang wajah kedua ibu bapa dengan kasih sayang, pandang melihat Kaabah. Kaabah ni tuan-tuan, satu hari Allah Ta'ala turunkan rahmat 120 rahmat atas Kaabah. Kaabah ni setiap hari Allah Ta'ala turunkan atas Kaabah ni 120 rahmat. 120 rahmat. Banyak 120 rahmat. Dalam 120 rahmat ni, yang paling banyak sekali pecahan dapat rahmat ni iaitu orang yang tawaf. Orang yang tawaf. Lebih kurang 60 rahmat Allah Ta'ala berikan kepada orang yang tawaf. 40 lagi kepada orang yang solat di Kaabah, dan 20 lagi kepada orang yang memandang Kaabah. Dia tak tawaf, dia tak solat, dia tengok je. Dapat pahala. Dapat pahala. Sebab tu gunakan sebaiknya mata ni, gunakan perkara kebaikan, apatah lagi yang berkaitan dengan akhirat. Melihat akan Al-Quran dan melihat akan jalan kepada masjid. Dan lagi faedahnya lagi, bila kita dapat melihat, maka melihatlah, gunakanlah mata ni untuk melihat jalan ke masjid. Jangan tak nampak masjid. Jangan tak nampak masjid, tuan-tuan. Kalau tak nampak masjid ni, hak mati nanti bawa juga ke masjid. Sebab kadang-kadang masjid surau ni, ada kalanya kita tak nampak. Bukan tak nampak, nampak, tapi hati tu tak nampak. Bukan sebab mata zahirnya tu tak nampak. Walakin ta'mal qulub, hak yang tak nampak, hak butanya mata hati tu. Terdinding, terhijab, tak nampak rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab masjid ni merupakan tempat yang paling banyak Allah Ta'ala turunkan rahmat atas dunia. Sebab rumah Allah Ta'ala, masjid, surau, paling banyak tempat atas dunia Allah Ta'ala turunkan rahmat, masjid. Inna ahabbal biladi illallahil masajid. Sesungguhnya tempat yang paling dikasihi, tempat yang paling dicintai Allah Ta'ala atas dunia ni masjid. Maka gunakanlah mata, lihat jalan menuju kepada masjid. Jangan menuju kepada tempat yang lara, tempat yang sia-sia, hak dia nampak, tapi tempat jalan masjid tak nampak. Ini dia tak gunakan mata penglihatan dia ini ke jalan kebaikan yang berkaitan dengan akhirat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada ceritakan hari tu, yang satu orang buta tu dia pergi masjid. Berapa kali jatuh? 2 kali jatuh tak? Itu orang buta tu, dia jalan pergi masjid. Ni kan pula Allah Ta'ala bagi kita mata celik, takkan tak nampak nak lihat jalan ke masjid. Orang buta. Ada cerita tak? Ada ke tak datang? Bukan orang sini lah, orang lain. Ada orang buta tu, dia jalan juga pergi masjid. Dia yang buta sebab tak nampak. Jalan pertama jatuh lubang, bangun balik rumah, salin baju kotor. Ingatkan tak sembahyang kat rumah sebab dah jatuh tadi. Rupanya salin baju dia pergi juga kali kedua, jatuh lagi lubang yang sama kali yang kedua. Bangun tengok balik rumah, salin lagi baju. Ingatkan sembahyang kat rumah, tak, pergi lagi jalan ke masjid. Akhirnya hak nak jatuh kali ketiga, ada yang sambut, tuan-tuan.
bawa papa pergi masjid. Sebab dia buta. Akhirnya apa? Siapa yang papa dia tu? Yang bawa dia tu? Syaitan. Dia kata apa? Kali pertama hak kamu jatuh tu, walaupun kamu buta, kamu nak juga jalan ke masjid. Kali pertama kamu jatuh tu, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kamu. Dosa dia Allah Ta'ala ampunkan. Subhanallah. Kali kedua, degil juga, dah buta, nak pergi juga jalan ke masjid, jatuh lagi. Kali kedua, syaitan tengok dia jatuh pada lubang yang sama, Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa isteri ahli keluarga dia. Syaitan kata tak boleh jadi ni. Syaitan pun pandai politik, tuan-tuan. Ada. Kali ketiga dia kata, kalau dah kali pertama dosa dia Allah Ta'ala ampunkan, kali kedua dosa ahli keluarga dia Allah Ta'ala ampunkan, kalau kali ketiga lagi besar. Syaitan tak sanggup, tuan-tuan. Kali ketiga nak jatuh, kali ketiga dia sambut dia papa, bawa tu pergi masjid. Nampak alimnya syaitan? Bawa orang pergi masjid. Sampai-sampai orang buta tu ajaklah pergi semayang sekali. Dia kata tak semayang. Kenapa tak semayang? Sebab syaitan. Terkejut, tuan-tuan. Hak yang papa dia bawa dia pergi masjid tadi, supaya tak dapat jatuh kali ketiga tu, syaitan. Maka ringkasnya bila ditanya kenapa? Kerana bila kamu jatuh pada lubang yang sama kali ketiga, dosa seluruh orang kampung Allah Ta'ala akan ampunkan. Dengan sebab tak ada sungguhan dia nak pergi jalan ke masjid. Subhanallah. Ada orang buta tak? Jangan gali lubang, tuan-tuan. Tak. Seluruh orang kampung. Maka syaitan tak sanggup, tuan-tuan. Nampak? Maka gunakanlah mata jalan menuju kepada masjid. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, dan kepada tempat menuntut ilmu. Dan lagi kata ulama, gunakan mata ni ke arah kebaikan untuk akhirat. Pergi belajar, pergi ngaji, nuntut ilmu. Sebab tu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Alaikum bil ilmi qabla an yurfa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata apa? Wajib ke atas kalian belajar, menuntut ilmu qabla an yurfa, sebelum ilmu itu hilang. Sebelum ilmu ni diangkat, sebelum ilmu ni hilang, alaikum bil ilmi. Ibnu Mas'ud kata wajib belajar, wajib nuntut ilmu, wajib mengaji. Wa raf'uhu mautu ruwati. Hilang angkatnya ilmu tu dengan mana? Dengan dimatikan para alim ulama. Bukan Allah Ta'ala angkat ilmu tu pada dada seorang ke seseorang itu angkat, tak itu. Tapi bila matinya alim ulama yang Allah Ta'ala berikan ilmu kepada mereka, yang kita tak sempat tadah ngaji menuntut ilmu dengan dia, rugi, tuan-tuan. Kerana bila mati je alim ulama, maka itulah diangkatnya ilmu pada dia. Maka mana mungkin kita nak dapat lagi ilmu bila ilmu yang ada pada alim ulama tu, bila mati dia dengan ilmu-ilmu sekali pergi. Maka ini satu perkara yang rugi. Wa inna ahadan, lalu kata Ibnu Mas'ud, lam yulad aliman. Sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Tak. Satu orang, tuan-tuan, dia lahir tu alim je. Tak. Mana ada. Tak ada satu orang pun lahir tu jadi alim ulama, tu jadi orang yang berilmu. Tak. Kerana apa? Wa innamal ilma bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperolehi dengan jalan belajar, dengan jalan dituntut akan ilmu tersebut. Tak ada lahir-lahir je tu. Tak sekolah, tak apa semua, tak belajar. Dakwa alim, dakwa berilmu. Itu ditipu syaitan tu. Itu ditipu syaitan. Nampak?
Maka sebab itu wasilah jalan kita ni adalah nak dapat ilmu tu dengan jalan ilmu kasbi, kena usaha, kena belajar. Kerana ilmu ni nak dapat bita'allum, dengan belajar. Jadi kita gunakan mata ni cari majlis ilmu, belajar, menuntut ilmu tu, maka kita gunakan mata tu ke arah kebaikan yang terbangsa kepada akhirat. Terbangsa kepada akhirat. Jangan tengok je iklan WhatsApp tapi tak mau pergi. Nampak? Saya tengok juga ustaz. Tengok mana? Iklan ada. Poster ada. Tengok juga, tengok je. Tapi pergi tempat menuntut ilmu, tempat belajar. Sebab tu kata ulama, sebanyak mana seseorang itu atas dunia dia berada dalam majlis ilmu, iaitu taman-taman syurga, maka dialah ahli syurga di akhirat kelak. Sebanyak mana dia dapat duduk di taman syurga, insya-Allah akhirat nanti dia akan masuk syurga. Dengan syarat hak dunia kena duduk sebanyak mana mungkinlah, iaitu taman syurga, majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh satu jalan semata-mata untuk menuntut ilmu, datang daripada jauh tuan-tuan, pada jauh datang, naik basikal, naik motor. Ada naik basikal ke? Tak. Naik kereta, daripada Bandar Putra, daripada Segamat Baru, daripada kampung Jawa, tak. Daripada Tangkak, daripada Muar ada. Kalau orang Segamat tak ada tuan-tuan, Tangkak Muar ada, buat malu je. Dah. Allahu Akbar. Maka dia berjalan tu, dia menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, semata-mata nak cari ilmu, nak menuntut ilmu. Sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya juga nanti untuk menuju syurga Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk masuk syurga nanti insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka sebab itu dunia ni hak kena gunalah mata ni untuk cari tempat-tempat menuntut ilmu. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sebab besar tuan-tuan kelebihan keutamaan menuntut ilmu ni. Sehingga kan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan talabul ilm, menuntut ilmu itu afdalu min nafilah, lebih baik, lebih utama daripada ibadah sunat. Belajar ni, menuntut ilmu ni, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lebih utama, lebih afdal daripada ibadah sunat, ibadah sunnah. Pernah juga Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, la an ata'allam, untuk aku belajar mas'alatan, satu-satu masalah, untuk aku belajar satu-satu masalah agama, ahabbu ilayya min qiyami lailah, itu lebih aku sukai daripada mengerjakan solat semalaman. Satu ilmu yang dia belajar, satu ilmu, satu bab ilmu agama dia belajar tuan-tuan, maka kata Abu Darda, itu aku lebih suka daripada mengerjakan solat semalaman. Walaupun seketika kita berada dalam majlis ilmu, maka hak dunia tu kena gunakan mata untuk tempat menuntut ataupun mencari ilmu. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia, maka apa faedah mata yang Allah Ta'ala gunakan kepada kita? Gunakan kebaikan untuk dunia. Yang pertama, melihat perusahaan engkau. Yang pertama sekali, mata ni kita gunakan kebaikan untuk dunia. Apa dia? Melihat perusahaan engkau. Maksudnya apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan seharian tu, kita perhatikan, kita tengok. Contoh,
Bangun daripada tidur, kita perhatikan hak betul ikut syariat ke, ikut sunnah ke, ataupun bangun saja gitu je. Itu apa yang kita usahakan yang seharian. Tak, bersihkan diri, mandi, memakai pakaian, masak, makan, minum yang berkaitan dengan kelakuan kita dan aktiviti kita seharian, jual beli ke dan sebagainya, pekerjaan yang kita kerjakan, apa jua sekalipun, itu termasuk daripada kita melihat perusahaan kita yang baik-baik, yang elok-elok, yang kaitannya dengan dunia. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Elakkanlah mata ni gunakan sesuatu perkara yang memudaratkan. Lepas tu guna, tengok ada mata, guna tak? Supaya jangan terjatuh ke, terpleot ke, terlanggar ke dengan sesuatu dan sebagainya lah. Itu manfaat dunia mata tu. Mata. Itu tuan-tuan perasan, orang-orang jalan je terlanggar meja ke terlanggar tiang. Apa orang kata? Tak ada mata nampak? Tak ada mata bukan tak ada mata, mata pun empat dah. Tapi tak melihat dengan baik, boleh mendatangkan mudarat. Itu bangsa ataupun dari segi berkaitan dengan dunia. Seperti jatuh. Yang orang buta tadi jatuh kat lubang tu sebab dia memang dia buta. Hak ni celik, kena hati-hati lah. Jangan sampai terjatuh. Dan berlaga, belanggar. Itu dari segi yang berkaitan dengan dunia. Dan bermula mensyukurkan mata itu, memelihara daripadanya tiap melihat yang haram. Jadi kata ulama, tuan-tuan, tanda orang mensyukuri mata yang diberikan oleh Allah Ta'ala, iaitu dengan meninggalkan perkara yang haram. Orang yang meninggalkan perkara yang haram tu, dia termasuk orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itu mensyukuri mata itu memelihara. Maksudnya wajib sebenarnya. Setiap orang wajib memelihara anggota mata ni dengan menjauhi perkara-perkara, melihat perkara-perkara yang haram. Maka dia dapat jauhkan, tinggalkan perkara-perkara yang haram tu daripada memandang, melihat perkara yang tak baik. Maka dia termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah, iaitu mata tu. Dia mensyukuri nikmat Allah. Maknanya apa? Dia menjadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makin Allah Ta'ala tambahkan lagi. Makin nampak jelas, makin terang, makin dapat. Sebab bila mana kita jadi hamba yang bersyukur, tak lain dan tak bukan, la azidannakum, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmat, tuan-tuan. Tambahkan lagi nikmat. Sebab tu gunakan mata kepada melihat, memandang yang baik-baik, tinggalkan perkara yang haram. Maka jadilah kita orang yang taat dan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sebab tu ulama-ulama dulu, tuan-tuan, para salafus salih terdahulu, bila mana tak kala mana muazzin dia azan, alanya para alim ulama, para salafus salih terdahulu, ibu jari ni, kemudian dia akan sapu kepada kedua mata dia. Amalan supaya mata tu tajam. Mata tu tajam, terang, dapat lihat lagi benda-benda yang baik. Bukan supaya tajamkan terang lagi, supaya tengok benda yang tak baik. Amalan, walaupun bukanlah hadisnya sahih, tetapi ini amalan yang dilakukan para alim ulama terdahulu, para salafus salih terdahulu. Dulu-dulu banyak dibuat, tuan-tuan. Sekarang tak ada dah. Bid'ah belaka semua. Tak apalah, tak ada masalah. Tak nak buat tak apa. Nak buat silakan. Pada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab. Kemudian rapatkan kedua ibu jari ni, kucuk kuku tu, kemudian sapu kepada dua belah mata. Nak baca bacaan dia boleh, tak baca pun tak apa. Kalau bacaannya marhaban ya habibi quratul aini, kemudian kucuk, kemudian sapu kepada mata. Marhaban ya habibi quratul aini, kucuk pada mata.
Dia ada dua kaedah. Saya dapat dua-dua kaedah ni diijazahkan oleh guru kami, dua-dua kaedah tersebut. Satu iaitu kucup kuku kedua-dua ibu jari ni macam ni. Kemudian sapu pada mata, ataupun satu lagi kaedah dirapatkan jari telunjuk dengan ibu jari macam ni. Kemudian kucup, kemudian sapu kepada mata. Itu amalan para salafus salih terdahulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tajamkan penglihatan kita dan dapatkan lagi lihat perkara-perkara yang baik, tinggalkan yang haram. La azidannakum, insya-Allah Allah Ta'ala tambahkan lagi, tuan-tuan. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya. Ini, tuan-tuan, kata musannif, bagaimana cara kita nak mensyukuri nikmat mata, iaitu tinggalkan melihat benda yang haram. Contoh, tengok perempuan yang bukan isteri, selain isterinya, bukan isteri dia lah, bukan isterinya, dengan pandangan yang tidak sewajarnya. Dan saya ni hamba. Dululah, sekarang tak ada dah hamba. Tengok tu lain macam je. Dia tengok orang lain tu, tengok yang bukan isteri dia tu, lupa isi kat rumah. Dia punya lupa tu dia tengok. Itu satu perkara yang boleh memudaratkan. Boleh memudaratkan, maka dia menyatakan ketidakkesyukurannya nikmat mata yang digunakan dia salah guna. Dan melihat mahramnya. Mahram apa, tuan-tuan? Mahram ni perempuan ataupun lelaki yang haram dikahwin. Itu mahram. Bukan muhrim Itu tolong dobit, tulis baris. Mahram, bukan muhrim. Muhrim orang yang pakai ihram. Muhrim orang yang memakai pakaian ihram, tu muhrim. Dulu-dulu biasa sebut ni. Ni muhrim saya, Ustaz. Ni muhrim. Mim tu baris depan tu, muhrim. Sebenarnya muhrim orang yang memakai pakaian ihram, tu muhrim. Kena betulkan, bukan kena tukar, kena betulkan. Bila kita kata mahram, bila tukar, Ustaz? Mana ada tukar? Itu hak yang betul. Mahram. Mahram. Mahram ni perempuan ataupun lelaki yang haram kahwin, haram dikahwini. Haram dikahwini, itu dipanggil mahram. Muhrim orang yang memakai pakaian ihram. Melihat orang perempuan ataupun lelaki yang haram dikahwininya, dengan syahwat dan sebagainya, haram. Dan melihat, dan seperti melihat akan yang muda belia. Melihat orang muda. Orang muda. Dia suka seronok tengok. Dalam fiqh, tuan-tuan, dalam fiqh termasuk lelaki, termasuk juga lelaki, lebih-lebih lagi perempuan lah. Muda-muda belia ni, dalam fiqh ni dia ada istilah dia. Dia ada istilahnya. Kalau yang muda-muda yang dia dah balik remaja ni, yang belum tumbuh janggut lagi apa semua ni, kacak lah, muda lagi, bawah 30 ni, dalam fiqh dia sebut yang muda belia ni dia panggil amrat. Dia panggil golongan amrat, golongan belia ni. Janggut belum tumbuh lagi apa semua, biasanya dalam bawah 20-an lah, bawah 30-an lah, belum mencapai 30. Jika dah umur dah lanjut lebih daripada 30, masih belum tumbuh janggut lagi, disebut ajrat. Ajrat. Agak-agak tuan-tuan masuk ajrat ke amrat? Tanya je tak usah jawab. Tanya je tak usah jawab. Amrat, ajrat. Itu istilah fiqh lah. Istilah fiqh. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia seronok lihat tengok orang yang muda-muda belia, laki-laki ke perempuan dan sebagainya. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki. Melihat aurat laki-laki. Walaupun laki-laki, walaupun sama-sama laki-laki, dia tengok juga aurat.
Sebab tu Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, dia sebut berkenaan tentang orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin, maknanya orang mukmin yang betul-betul sejati, tuan-tuan, dia kena jaga memelihara diri dia dengan cukup baik. Dengan mana? Dengan, iaitu yang pertama, dia tidak melihat orang mukmin lain dengan pandangan yang rendah, yang hina, yang kecil. Orang mukmin yang sebenar-benar mukmin yang sejati ni, tuan-tuan, dia jaga mata dia, tuan-tuan, bukan tengok yang aurat saja, bahkan dia tak pandang orang lain dengan pandangan yang rendah, pandangan yang hina, pandangan yang kecil. Tu tak patut tu. Tak sepatutnya benar-benar seorang mukmin, laki-laki ke perempuan, dengan pandangan dia memandang orang lain dengan pandangan yang hina, pandangan yang rendah. Tak, pandangan yang rendah, dipandang dia, itulah, itu termasuk. Tak. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, seorang mukmin yang sejati, dia tidak mengintip, dia tidak tengok-tengok aurat dan keaiban orang lain. Tu termasuk melihat akan aurat walaupun lelaki. Dia tak nengok-nengok, gendak-gendak, secara senyap-senyap, ngintip-ngintip aurat orang lain, keaiban orang lain. Jangan sibuk aib orang lain. Aib kita lebih banyak lagi, kadang-kadang kita tak nampak. Itu orang mukmin sejati. Dia tak intai, dia tak sibuk-sibuk keaiban orang lain, ataupun dia tak intip-intip pun aurat orang lain. Yang ketiga, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, seorang mukmin yang sejati ni, tuan-tuan, bahkan dia tidak melihat kepada kelazatan, kemanisan dunia, sehingga kan dapat merasakan keselesaan dunia, kelazatan dunia, sehingga kan nafsu, tuan-tuan, yang melebihi, yang menguasai atas dia. Nampak? Tapi susah, tuan-tuan, nak dapat ni. Kita seronok tak tengok dunia? Seronok lah. Sebab apa seronok? Sebab dunia ni perhiasan. Ad-dunya zina. Dunia ni perhiasan. Bila kata perhiasan, seronok tengok, tuan-tuan. Perhiasan. Dekat rumah kadang-kadang ada perhiasan kan. Ada perhiasan macam-macam lah bentuk perhiasan. Seronok tengok. Sebab apa? Sebab dia perhiasan. Sebab dunia pun perhiasan. Kalau orang tengok kepada dunia dengan penuh kelazatan, kenikmatan, dia selalu memandang dunia ni dengan kesedapan, maka akhirnya, tuan-tuan, kehidupannya dikuasai oleh nafsu. Maka bertahtalah hubbud dunia di hati dia. Ini bahaya. Jadi 3 perkara ni, kata Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad, kalau dihindarkan, ini menunjukkan iman begitu kukuh, ataupun seorang mukmin yang sejati di sisi Allah Ta'ala. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Jadi wajiblah ke atas kita, tuan-tuan, untuk kita jaga mata kita yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang atas tadi semua sebut cara bagaimana kita nak mensyukuri nikmat mata yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka oleh itu kena jagalah, lazimkan sentiasa memelihara akan mata yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menyatakan di dalam ayat Quran, dalam surah An-Nur ayat 30, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Artinya, bersabda olehmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Ta'ala, kul, katakanlah wahai Muhammad, lil mu'minin, bagi sekalian yang beriman. Wahai Muhammad, kabarkan, cakapkan kepada orang lelaki yang beriman, yahuddu min absarihim, pejamkan oleh kamu akan mata kamu. Maknanya rendahkan, sekatkan pandangan-pandangan kamu akan segala mata mereka.
pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Min absarihim, tundukkan pandangan, pejamkan mata. Tundukkan pandangan, jaga mata. Bukan pejamkan mata, tak nampaklah pula jalan. Maksudnya jaga mata tu, tundukkan pandangan tu daripada perkara yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Bahkan wa yahfazu furujahum, bila dia jaga mata dia daripada perkara yang tiada harus bagi untuk dia melihatnya, nescaya memejam oleh mereka akan segala mata mereka itu, dan suruh oleh kamu akan mereka itu dengan memelihara farash, yakni kemaluan. Kemaluan mereka itu, nescaya memelihara mereka itu akan segala farash, kemaluan mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Jadi ini saranan Allah Subhanahu Wa Taala kepada supaya kita memelihara, jaga mata kita. Apa dia? Yaghuddu min absarihim. Tundukkan, pejamkan mata kita daripada melihat perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak harus untuk kita melihatnya. Wa yahfazu furujahum. Di situ kalau tuan-tuan tengok ada dua perkara yang Allah Taala ada ingatkan pada kita. Rendahkan pandang, kejamkan mata kita daripada tengok perkara yang tidak baik, dan juga pelihara kemaluan kita daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zalika azka lahum, dan yang demikian itu bila kamu merendahkan pandangan kamu daripada melihat perkara yang tak baik dan memelihara kemaluan kamu, zalika azka lahum, yang demikian itu, memelihara itu lebih baik bagi mereka. Maknanya Allah Ta'ala akan tazkiyah, Allah Ta'ala akan menyucikan hati kita, tuan-tuan. Menyucikan hati kita daripada perkara-perkara yang kotor, karat dan sebagainya, maupun dosa. Maka bila dijaga itu semua, zalika azka lahum, bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya. Kerana Allah Ta'ala ni innallaha khabirum bima yasnaun, hak perkara yang dalaman pun hati kita pun Allah Ta'ala tahu. Bukan hal luar saja, yang batin dalam pun walaupun tak berkata-kata tapi dalam hati pun berkata-kata, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui. Maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Maka sudah tentu apa yang kita buat yang tak baik nanti, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membalasnya nanti kelak di akhirat kelak nanti. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan pada ayat ini, ayat mana? Ayat surah An-Nur tu, ayat atas tadi, mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Maknanya apa? Ayat ini, surah An-Nur ayat 30 ni nak menyatakan bahawa memberikan kita 3 pengajaran, 3 perkara. Yang pertama apa dia? Nak menyatakan, nak mengajarkan kita. Nak mengajarkan kita, yang ini nak tunjukkan adab. Yang kedua, nak memberitahu kepada kita. Dan yang ketiga, nak menakutkan kita. Ini 3 perkara. Ayat ni mengajar kita 3 perkara. Yang pertama tentang kelakuan. Kelakuan ni adab. Kelakuan ni adab. Yang kedua, nak mengajar kita tentang memberitahu. Nanti disyarah di bawah. Kemudian yang ketiga, menakutkan. 3 perkara. Jadi kita masuk apa 3 perkara ni? Yang ayat ni mengajar kita 3 perkara. Maka ada pun mengajar adab, yang ni kelakuan tadi. Maka firman-Nya, yang ini bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Ini adab. Bila rendahkan pandangan, pejamkan mata, tengok benda-benda yang tak baik, itu adab. Itu kelakuan akhlak yang baik. Itu namanya adab. Sebab tu ayat ni dia menunjukkan kelakuan adab yang baik. Kulil mu'minin, apa dia? Yaghuddu min absarihim. Wahai orang mukmin, sekatkan, pejamkan, tundukkan pandangan, penglihatan mata kamu. Wa yahfazu furujahum, dan juga jaga kemaluan kamu. Itu adab, kelakuan yang baik. Jadi melalui ayat ini, Allah Ta'ala perintahkan kita ni supaya berkelakuan baik untuk jaga mata daripada tengok yang haram.
Yang kedua, jaga kemaluan daripada melakukan perkara yang haram juga. Ini hak bentuk kelakuan dan juga adab. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, adab ni ataupun akhlak ni, adab ni, dia lebih besar, lebih penting, lebih utama tuan-tuan daripada suruhan. Daripada suruhan Nabi SAW. Suruhan ni maknanya perintah Nabi SAW. Sebab tu kalau orang tak faham, dia saja je, dia tak kisah bab-bab adab ni. Adab ni tuan-tuan, dia lebih utama, lebih penting daripada suruhan perintah Nabi SAW. Sebab tu sehinggakan sahabat dia kata apa? Man la adabalahu la ilmalahu. Orang yang tidak beradab, itu menunjukkan dia itu tidak berilmu. Keilmuan seseorang itu dengan dizahirkan adab-adab, kelakuan yang baik. Itu adab dia. Itu menunjukkan seorang itu alim, seorang itu berilmu. Bukan keilmuan seseorang itu dengan hujah-hujah yang dia sebut, dalil-dalil yang diutarakan, pandai bercakap, petah berbicara. Dah. Bukan nilaian keilmuan seseorang itu pada hujah, dalil yang disebut, pandai berceramah, tazkirah dan sebagainya. Tidak. Tetapi berilmunya seseorang, kayu ukurnya adalah adabnya yang ada pada diri dia, yang dia amalkan, dia zahirkan dalam kehidupan harian. Sebab tu sehinggakan sahabat kata, nak tengok orang tu orang yang berilmu, dia tu orang yang beradab. Maka kalau tidak ada adab, maka itu menunjukkan orang tu tidak berilmu, walaupun dia tu ada master ke, PhD ke dan sebagainya, tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, alim ulama dulu bila dia nak belajar ilmu, belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Baru dia akan menjadi seorang yang beradab, berakhlak mulia sesuai dengan ilmu yang dia ada. Tapi apa yang jadi hari ni, ilmu dulu, adab kemudian. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada tuan-tuan, ilmu je. Itu yang jadi orang yang ada ilmuwan dari segi zahirnya, tetapi tidak ada adab. Tak ada adab, tak tahu nak adab dengan guru, adab dengan rakan sebaya, adab dengan anak-anak, anak-anak adab dengan ibu bapa, dengan guru. Sebab tu bila kita tinggalkan kaedah, metod ataupun SOP dalam menuntut ilmu ni, kita tinggalkan adab dulu, ilmu dulu, itulah apa yang terjadi, yang hari ni terjadi. Kalau tidak akan berlaku seperti mana apa yang telah berlaku. Patut ke tuan-tuan, ustazah, cikgu, guru mengangkat? La ilaha illallah. Mana adabnya mak bapak macam ini dengan guru? Nak anak beradab, berilmu, tapi mak bapak tak beradab. Anak akan beradab daripada mak bapak yang beradab. Maka mak bapak yang tidak beradab, anak pun tidak akan beradab. Memang nak kiamat lah tuan-tuan. Sabar ni. Sabar. Dah, memang nak kiamat dah, dekat dah. Ya Allah. Betapa naifnya hak berlaku ni. Nampak? Dah tak ada hormat dah dengan guru. Dah tak ada hormat dah. Macam itu ke dia nak mengharapkan anak dia nanti menjadi orang yang hebat, yang beradab, berilmu? Dah jauh sekali. Hilang dah tuan-tuan barakah. Hilang barakah. Sebab tu pernah disebutkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tak ingat nama dia, seorang alim ulama besar. Dia belajar dengan seorang syekh ni, seorang guru ni tuan-tuan, kurang lebih 30 tahun.
30 tahun dia belajar. Dalam 30 tahun tu 25 tahun dia belajar adab je, 5 tahun dia belajar ilmu. Tuan-tuan lama dah tu. 25 tahun belajar adab, 5 tahun tu dia belajar ilmu. Okey dah tu tuan-tuan. Tapi dia kata apa, setelah apa aku habis belajar, bahawasanya kalau boleh 30 tahun tu aku belajar adab. Padahal dah lama dah, 25 tahun belajar adab tu, 5 tahun dia belajar ilmu. Tapi dia kata apa, setelah habis aku belajar, kalau aku tahu 30 tahun tu aku belajar adab saja. Kerana dengan adab itu lah tuan-tuan, Allah Ta'ala lempahkan, kurniakan, campakkan ilmu kepada dia, kepada orang yang beradab. Sebab tu tuan-tuan, sejauh mana ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, sebanyak mana kita dapat beradab. Beradab dengan ilmu, beradab dalam majlis ilmu, beradab dengan kitab ataupun buku yang kita belajar. Bukan sebanyak mana kita hadir tuan-tuan dalam majlis ilmu. Tak. Sebanyak mana satu orang tu dia nak dapat ilmu dicurahkan oleh Allah Ta'ala, maka sebanyak itulah dia kena beradab. Jaga tuan-tuan adab. Adab dalam majlis ilmu, adab dengan guru, adab menuntut ilmu, itu kena tahu. Barulah Allah Ta'ala akan campakkan tuan-tuan. Tapi hari ni hak lain dia utamakan, lainlah jadinya. Lain, dia tengok cetak lah tuan-tuan. Dia tengok cetak. Tak. Kalau bahulu tu cetaknya ikan, jadilah bahulu ikan. Mana pula boleh jadi bahulu rimau? Tak. Dia nak bahulu jadi bahulu kucing, tapi cetaknya rimau. Tak akan jadilah tuan-tuan. Dia nak bahulunya apa? Ikan, tapi cetaknya lain, tak akan jadilah ikan. Itu dia. Kena cetak betul. Barulah apa yang bila cetaknya betul, maka akan dizahirkan, akan yang dikehendaki dengan apa yang kita nak. Sebab tu sebenarnya perlu ditekankan sebenarnya adab dulu bawa ilmu. Tapi jangan sampai kita tinggalkan adab ni, kelakuan. Sebab tu penting. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan hari ni minta maaf cakaplah, sifat adab ataupun sifat khidmat ni akhir zaman ni pupus dah tuan-tuan. Sifat khidmat, khidmat ni tuan-tuan tanpa ada upah. Sifat khidmat ni akhir zaman ni tak ada dah. Tak ada. Khidmat ni tuan-tuan yang membentuk adab dan menzahirkan keilmuan alim ulama. Khidmat. Lagi sekarang nak suruh budak anak-anak khidmat dekat sekolah ni tak sama macam kita dulu tuan-tuan. Tengok cikgu sampai je kita sambut beg dia, bawa tu. Bawa. Ingatkan ringan, punya berat. Bawa tu. Kita khidmat bawa dia. Ingat dulu kecil-kecil tak, Rizal pergi kereta saya, pergi ambil tamos. Waktu dulu dia letak tamos, dia nak sarapan kan, cikgu nak sarapan, pergi ambil tamos, khidmat bawa. Tak. Waktu rehat cuci tandas, cuci parit. Sungguh tuan-tuan. Lagi pula kalau belajar pondok, memanglah khidmat 100%. Bersih surau, berlap tingkap, cuci tandas, bawa selipar tok guru. Khidmat. Tuan-tuan, berani ke nak buat sekarang kat sekolah? Berani tak? Cikgu nak buat. Okey, ni anak-anak sekalian, ni ada setengah jam masa, jom kita cuci tandas. Tak? Silap-silap mak bapak buat report polis tuan. Cuci longkang, cuci tandas. Saya dapat tahu semalam ustaz suruh anak saya bawa beg ustaz dah kena marah tuan-tuan. Kena marah. Apatah lagi nak bawa selipar, nak bawa kasut. Jauh sekali. Tak ada dah. Bila sifat khidmat ni tak ada tuan-tuan, maka jauh sekali adab tak ada. Adab tidak ada. Sebab tu tuan-tuan, khidmat ni penting. Orang khidmat ni dapat Allah.
Allah Ta'ala redha atas dia. Redha atas dia. Sebab tu tuan-tuan tengok Masjid Surau nak cari orang himmat susah. Kan? Orang himmat susah. Himmat bersihkan kapet, sapu tek cicak, bersihkan kipas. Nak cari orang himmat bukan senang. Sebab nak dapat jiwa sifat himmat susah tuan-tuan. Susah. Sebab tu sampai disebutkan fadilat keutamaan orang yang bersihkan Masjid Surau ni, bersihkan tek cicak apa semua, seolah-olah dia bersihkan Baitullah. Dia bersihkan Baitullah. Dia khidmat tu. Sebab tu salah satu sifat yang hilang akhir zaman ni, khidmat tu dah tak ada dah. Khidmat tu tak ada. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dia apa-apa jua pun sebenarnya balik pada rumah balik. Dia tengok pada mak bapak juga. Tengok, kalau dah kat rumah dia didik baik, beradab, berkhidmat selalu, insya-Allah tak jadi masalah. Kalau kat rumah tuan-tuan dah jadi raja, akhirnya apa? Akhirnya jadi anak derhaka, nauzubillah. Maka dia melawan lagi orang tuanya, kerana guru pun boleh melawan, orang tua lagi pula. Tak ada masalah. Sebab itu salah satu daripada dekat sangat dengan kiamat, anak-anak itu ada akhir zaman ni menjadi asbab kemarahan, kemurkaan orang tuanya kepada dia. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka hani yang pertama, iaitu diajarkan kepada kita tentang adab, iaitu kelakuan. Iaitu apa dia? Jaga mata daripada melihat perkara yang haram, dan juga jaga kemaluan daripada melakukan sesuatu yang haram. Maka wajib atas kita kena jaga. Yang kedua daripada ayat ini, iaitu berkenaan tentang memberitahu. Memberitahu. Belum habis lagi sampai situ. Dan barang yang tiada halal memandang kepadanya. Jangan tengok benda yang haram lah. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram, dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Tuan-tuan tengok, junjung. Junjung ni mana? Atas. Junjung ni atas. Maknanya betapa penting hak jaga sungguh-sungguh anggota mata ni. Sebab tu disebut junjung. Junjung ni, benda Allah Ta'ala suruh ni, dia suruh junjung. Bukan suruh ambil, bawa gitu je. Bawa gini je. Ni junjung ni, benda letak kat atas. Dia benda penting, yang utama. Itu orang kata termasuk orang yang menjunjung perintah Allah Ta'ala. Dia jaga sungguh tuan-tuan. Dan jika tiada, nescaya adalah ia jahat perangai. Kalau tak tuan-tuan, dia tak jaga mata dia, tengok benda yang haram dan sebagainya, dia panggil su'ul adab. Buruk perangai, buruk adab. Tidak beradab, su'ul adab. Jahat perangai. Dan patut ia dimurkai dan diseksa. Dan selayaknya lah tuan-tuan, na'uzubillah, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang kedua dalam ayat ini, iaitu tentang memberitahu. Adapun memberitahu, maka firman-Nya Allah Ta'ala, iaitu bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara faras itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Zalika azka lahum. Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, orang yang jaga mata ni dan kemaluan ni, maka Allah Ta'ala akan bersihkan mata hati dia, dan Allah Ta'ala tambahkan lagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata, satu, dan memelihara faras, yakni kemaluan itu, keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Jadi kita nak bersih hati kita, nak takhalikan, bersihkan, sucikan hati kita daripada sebarang dosa ni tuan-tuan. Ni formula dia. Pejamkan mata, jaga kemaluan, asbab kepada dibersihkan hati kita daripada segala dosa. Dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebaikan. Bahkan bila kita dapat jaga sungguh-sungguh ni, tundukkan pandangan mata, jaga kemaluan daripada benda yang haram ni, bukan hati saja bersih, maksudnya kita ada kekuatan untuk buat amal soleh yang banyak, ibadah yang banyak.
Kalau setakat istighfar 1000 kali tu tak ada hal. Berapa Ustaz? 1000. Banyak hal Ustaz. Dia terbalik dah. Patutnya tak ada hal. Dia banyak hal. Sebab apa? Dia berat. Sebab apa dia berat tuan-tuan? Sebab dosa-dosa tidak diampunkan lagi oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kata ulama, kenapa hari ni kita rasa berat sangat nak beramal, berat sangat nak istighfar, berat sangat nak selawat banyak, berat sangat nak buat solat-solat sunat, berat sangat nak qiyamul lail? Sebab ada dosa-dosa lagi kita tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana dosa ni pembeban, dosa ni pemberat. Maka kita kena hilangkan beban, kena hilangkan berat ni. Apa dia? Banyakkan istighfar, bersihkan dosa-dosa daripada hati kita, maka menjadi asbab kepada keringanan dalam kita nak buat amal soleh, ibadah kepada Allah Ta'ala. Ringan. Kalau tak nak belajar, malas tuan-tuan. Allah, malas betul nak pergi ni kan. Lagi pula ada bola sepak. Letih. Itu betul-betul menguji tuan-tuan. Uji. Dia jadi berat, dia jadi beban. Sebab tu tuan-tuan, bila dosa diampunkan oleh Allah Ta'ala, setakat istighfar 1000 tak ada hal. Bukan macam hal. Tak ada hal. Tak ada hal. Maknanya tuan-tuan masuk bulan Rajab tu, istighfar Rajab tu, banyakkan istighfar tu, Allahumma firli warhamni wa tub alayya 70 kali tu paling kurang tu. Tapi hal lebih banyak lagi bagus. Tapi kalau 70 kali pun tak lepas, kena muhasabah tu. Kena refleksi balik, kena check balik. Kerana ada lagi dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, hati tak bersih. Itu kesan impaknya. Dengan mana bila dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, maka memudahkan, meringankan seseorang itu untuk melakukan amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pekerjaan yang baik dia boleh buat. Subhanallah. Dan ada pun menakutkan. Perkara yang ketiga dalam ayat ini, nak bagi tahu kepada kita tentang menakutkan, iaitu firman Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin. Barang yang mengerjakan kamu akan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Maka selagi membalas ia akan dia. Ni kena takut tuan-tuan. Sebab tu orang mukmin dia kena ada dua sifat, iaitu yang pertama khauf, yang kedua raja. Yang pertama khauf, iaitu takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua raja, bukan rojak. Raja, rajim alif hamzah, raja. Raja ni harap. Seorang mukmin yang sejati, dia kena usahakan dalam hidup atas dunia ni ada dua sifat ni, khauf dan raja. Khauf takut, raja harap. Takut pada Allah Ta'ala, harap pada Allah Ta'ala. Bila dia buat satu-satu amal baik kepada Allah Ta'ala, dia ada rasa takut Allah Ta'ala tak terima, harap Allah Ta'ala timalah. Harap Allah Ta'ala terima. Bila ada takutlah tuan-tuan, dia penggerak kepada nak kita buat amal ibadah. Kalau tak ada takut, tak payah, susah. Nampak? Maka sebab itu perkara yang ketiga dalam ayat ni, nak menakutkan, inzar. Inzar kepada kita supaya sentiasa ada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada takut, barulah amal kebaikannya banyak. Sebab tu tuan-tuan, dunia ni, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, izzud dunia, kemuliaan dunia bil mal. Kemuliaan dunia ni dengan harta. Wa izzul akhirah, dan kemuliaan akhirat ini bisolihil a'mal, dengan orang dapat mengerjakan amal soleh. Kita nak dapat kemuliaan mana tuan-tuan? Dunia ke akhirat? Dua-dua nak dapat. Tapi kalau tak dapat dunia, jangan tinggalkan akhirat. Kerana dunia ni nampak mulianya dengan mana? Dengan harta, bilman. Orang harta banyak disanjung, dimuliakan dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, belum tentu akhirat dia dapat kemuliaan akhirat. Kerana walaupun di dunia hartanya banyak, kalau akhirat nanti dia tak dapat pahala yang banyak, maka dia dihinakan oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah.
Maka sebab itu walaupun orang susah mana pun ke atas dunia, mati habis itu je. Tapi akhirat pastikan mendapat kemuliaan akhirat dengan mana? Dunia dia banyak buat amal salih, kebaikan kepada Allah Ta'ala. Wa izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bi salihil a'mal. Itu yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dah. Jika ada ia yang baik, maknanya dia hidup atas dunia rajin buat benda baik, amal soleh, ibadah pada Allah Ta'ala, nescaya membalas ia dengan pahala. Sudah tentulah ada pahala nanti akhirat. Dia akan dapat. Dan kesenangan nanti akhirat. Dan syurga. Dan jika ada ia kejahatan, tak banyak buat jahat, tak banyak buat baik, maka membalas ia dengan seksa dan api neraka. Na'udzubillah. Maka sebab itu ini merupakan ingatan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita supaya sentiasa ada sifat takut, khauf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dah. Cuma saya nak kongsi tuan-tuan yang terakhir, antara kata ulama ciri-ciri orang yang ingin dekat dengan Allah Ta'ala, ingin dekat dengan akhirat, dia ada ciri-ciri dia tuan-tuan. Dan benda ni kita sendiri dapat nilai diri kita sendiri pun sebenarnya. Kita ni nak dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan akhirat ke ataupun sebaliknya. Kata ulama, tanda-tanda ciri seseorang tu nak dekat dengan Allah Ta'ala, takarub, hampir dengan Allah Ta'ala, dekat dengan hari akhirat, bila mana dia dengar sesuatu perkara amalan yang ada kelebihan, keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, amal yang baik yang boleh menyebabkan diri dia dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan hari akhirat. Apa dia tuan-tuan? Melainkan dia dengar, dia nak dan dia usahakan untuk dapat buat, lakukan amalan tersebut. Itu ada bunga-bunga ciri-ciri dia dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan hari akhirat. Faham tak tuan-tuan? Maksudnya bila dia dengar satu-satu amalan, satu-satu amal soleh, fadilatnya, keutamaannya begini sekian, ada tuan-tuan terkait, tersentuh dalam hati dia. Aku nak usahakan dapatkan benda ni, sampaikan dia dapat buat tuan-tuan, dia dapat amalkan. Dia akan guna macam mana sekalipun seluruh tenaga dia, harta dia, duit dia, masa dia untuk dapat buat. Sebab dia tahu kelebihannya besar. Ini ciri-ciri tanda orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan hari akhirat. Tapi tuan-tuan, seseorang itu dia masih jauh lagi dengan Allah Ta'ala, jauh dengan hari akhirat, sebutlah, terangkanlah amalan tu, amalan ni, kelebihan dapat dia buat je saja. Sikit pun tak ada tersentuh, nak dapat buat. Apatah lagi kesungguhan untuk dia korbankan masa dia, tenaga dia untuk dapat lakukan, jauh sekali. Itu tanda tuan-tuan, ciri. Dapat tahu dah. Contohlah tuan-tuan, berapa ramai orang tahu kelebihan solat jemaah? Ramai orang tahu. Tapi ada tak terdetik daripada kita? Aku nak dapat juga macam dia. Itu ada dah ciri dekat dengan Allah Ta'ala, dekat akhirat. Tapi kalau buat dia saja tuan-tuan, muka 20 sen, tak ada lah, tak ada benda. Tahu. Tapi tak ada ke nak? Tak payahlah, tak apa, lain kali lah. Allah. Itu dah alamat dah tuan-tuan, ciri dia jauh dengan Allah Ta'ala, jauh dengan hari akhirat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sebab tu tuan-tuan, maksudnya dia ada gemar, nak rebut, dapat buat. Ini yang disebut kata ulama sebagai ghibtah. Ghibtah, dia berkehendak, berlumba-lumba nak dapatkan seperti mana orang lain boleh buat, dia pun nak, tanpa menghilangkan kenikmatan orang lain yang ada pada dia. Itu ghibtah namanya. Dia lebih kurang macam hasad, tapi hasad lain. Hasad, kenikmatan yang ada pada orang,
dia nak dan hilangkan nikmat tu pada orang. Itu hasad, dengki. Ini ghibtah lain. Kebaikan yang ada pada orang, kenikmatan yang ada orang, dia nak juga dapat. Macam mana dia boleh sebulan sekali boleh khatam Quran, macam mana duha dia tak tinggal, dia nak tanpa menghilangkan nikmat orang lain. Itu namanya ghibtah. Fastabiqul khairat, maka kita kena berlumba untuk melakukan kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah taala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tufi sudur wallahu alam. Hak sampai situ dulu. Mudah-mudahan tuan-tuan, pengajian kita malam ini kita dapat manfaat, kita dapat ilmu, kita diberikan kekuatan oleh Allah taala untuk jaga anggota kita. Yang pertama itu mata, sama ada yang berkaitan dari segi sudut dunia maupun dari segi akhirat. Mudah-mudahan Allah taala tambahkan lagi nikmat yang diberikan oleh Allah taala kepada kita, dan benar-benar kita menjadi orang yang diampunkan dosa oleh Allah taala di dunia dan diberikan kekuatan untuk banyakkan buat amal soleh, dan akhirat nanti mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Panjang umur, kita akan sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ugli wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma arinal haqqa haqqan wa zidna tibaa wa arinal batila batilan wa zidna Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.